Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran maya sains tingkatan 2. Hari ini kita sambung semula chapter 8 daya dan gerakan. Seperti yang cikgu nyatakan dalam sesi pembelajaran yang lalu, chapter 8 ini hanya mempunyai dua sub-chapter sahaja, iaitu 8.1 daya dan 8.2 kesan daya. Kita sudah pun habis untuk sub-chapter 8.1 daya. Hari ini kita akan sambung kepada sub-chapter 8.2 kesan daya bahagian kedua. Dalam bahagian yang kedua hari ini, kita akan belajar dua perkara, iaitu tuas dan momen daya. Okey pelajar-pelajar, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak menggunakan peralatan yang tertentu untuk membantu memudahkan kerja kita. Peralatan tersebut ada yang ringkas, ada yang kompleks. Contoh-contoh peralatan ringkas adalah seperti gunting, pisau dan pembuka botol. Contoh-contoh peralatan yang kompleks adalah seperti mesin basuh, kipas angin dan juga pengisar. Dalam banyak-banyak peralatan yang kita guna tersebut, ada yang berfungsi berdasarkan prinsip tuas. Okey, kita akan fokus beberapa aspek berkenaan tuas. Yang pertama, apakah tuas? Yang kedua, bahagian tuas. Yang ketiga, kegunaan tuas. Yang keempat ialah kelas-kelas tuas. Okey, apakah tuas? Tuas merupakan mesin ringkas. Ia terdiri daripada sebuah palang yang berputar pada satu titik yang tetap. Seterusnya ialah bahagian tuas. Tuas ada tiga bahagian, iaitu beban, daya dan fulcrum. Beban, daya dan fulcrum. Dalam video yang diberikan di sini, pendayung tersebut merupakan tuas dan air sungai ialah beban. Tangan kiri yang bertindak untuk menggerakkan pendayung itu ialah daya. Dan tangan kanan bertindak sebagai fulcrum di mana pendayung boleh berputar secara bebas. Apakah fungsi tuas? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita telah menggunakan tuas untuk kita melakukan kerja dengan mudah. Kita boleh lihat dalam video yang diberikan bagaimana penutup botol minuman dibuka dengan begitu mudah. Kemudian bagaimana kita memotong kertas dengan menggunakan gunting. Tuas juga membolehkan kita menggunakan daya kecil sahaja untuk melakukan sesuatu kerja. Sebagai contoh, lelaki ini cuba mengangkat seketul batu dengan menggunakan sebatang kayu. Kayu itu ialah tuas. Tanpa kayu, dia terpaksa menggunakan daya yang lebih besar untuk mengalih batu tersebut. Begitu juga bagaimana proses mencabut paku dengan bantuan penukul. Daya yang kecil sahaja diperlukan untuk mencabut paku tersebut. Okey, kelas tuas. Tuas ada tiga kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Macam mana kita nak tentukan sesuatu tuas itu berada di kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga? Mudah sahaja. Kita tengok tuas tu, kemudian kita lihat apakah yang berada di tengah-tengah. Sama ada fulcrum, beban atau daya. Bagi tuas kelas pertama, fulcrum berada di tengah, iaitu terletak di antara beban dan daya. Bagi tuas kelas kedua, beban berada di tengah, iaitu terletak di antara daya dan fulcrum. Bagi tuas kelas ketiga, daya berada di tengah, iaitu di antara beban dan fulcrum. Sekarang kita nak kenal pasti peralatan-peralatan yang kita guna sehari-hari ini berada dalam tuas kelas yang mana? Kelas 1, kelas 2 atau kelas yang ketiga? Okey, untuk kelas yang pertama, contohnya ialah gunting dan plier. Kedua-dua peralatan ini adalah tuas kelas pertama kerana kedua-duanya fulcrum berada di tengah. Tuas kelas kedua, contohnya ialah kereta sorong dan juga pemecah buah keras. Bagi kereta sorong, kita boleh nampak di sini di bahagian tengahnya, iaitu bahagian tempat kita isi barang, itu ialah beban. Jadi apabila beban berada di tengah, maka kereta sorong ialah tuas kelas kedua.
Begitu juga dengan pemecah buah keras. Di depan sekali adalah fulcrum, di belakang tangan yang memegang tu daya, dan di tengah-tengahnya ialah beban. Jadi beban di tengah, maka pemecah buah keras ini ialah tuas kelas kedua. Manakala tuas kelas ketiga pula, contohnya seperti joran dan juga pembuka botol minuman. Kenapa kedua-dua ini dikategorikan sebagai tuas kelas ketiga? Kerana daya berada di tengah. Okey, sudah selesai berkenaan dengan tuas. Kita sambung pembelajaran kita dengan momen daya. Daya yang dikenakan pada suatu objek boleh memutarkan objek itu pada satu titik tetap, iaitu fulcrum. Kesan putaran yang dihasilkan disebut sebagai momen daya. Apakah fungsi momen daya? Momen daya membolehkan kita melakukan sesuatu kerja dengan mudah. Sebagai contoh momen daya, apabila spana digunakan untuk mengetatkan nut. Kita boleh lihat dalam video ni bagaimana spana dikenakan daya, lalu ia berputar. Kesan putaran yang dihasilkan itulah disebut sebagai momen daya. Begitu juga dengan apabila kita membuka pintu. Apabila daya dikenakan ke atas tombol pintu, kita tarik pintu, pintu akan terbuka. Pintu terbuka itu berlaku suatu putaran. Kesan putaran itulah disebut sebagai momen daya. Momen daya bergantung kepada dua perkara. Yang pertama ialah daya yang dikenakan. Yang kedua ialah jarak dari fulcrum ke daya. Berkenaan dengan daya yang dikenakan, sekiranya daya yang dikenakan adalah besar, maka momen daya juga adalah besar. Sebaliknya, sekiranya momen daya yang dikenakan kecil, maka momen daya juga adalah kecil. Begitu juga dengan jarak daya. Sekiranya jarak itu makin jauh daripada fulcrum, jarak daya itu makin jauh daripada fulcrum, maka momen daya adalah besar. Dan sekiranya jarak daya itu adalah dekat dengan fulcrum, maka momen daya adalah lebih kecil. Seterusnya kita akan menentukan momen daya. Ini adalah contoh suatu daya. Ini ialah kesan putaran ataupun momen daya. Ini ialah kedudukan fulcrum, jarak tegak daripada fulcrum sehingga ke daya. Cara untuk menentukan momen daya ialah daya dalam unit Newton didarabkan dengan jarak tegak dari fulcrum ke daya dalam unit meter. Apabila kita dapat hasilnya, kita akan baca jumlah ataupun hasil tadi dalam unit Newton meter. Okay, mari kita lihat satu contoh pengiraan momen daya. Diberikan suatu daya iaitu spana yang digunakan untuk mengetatkan nut atau melonggarkan nut. Daya diberikan 50 Newton. Jarak daya iaitu jarak daripada pangsi itu ialah fulcrum. Jarak daya daripada fulcrum sehingga ke daya ialah 20 cm. Kita lihat di sini unit jarak diberi ialah dalam unit cm, maka kita perlu tukarkan unit ini kepada unit meter. Okey, kita ingat kembali apakah atau bagaimanakah rumus untuk mengira momen daya, iaitu daya dalam unit Newton didarabkan dengan jarak daya dari fulcrum ke daya dalam unit meter. Seperti yang cikgu sebut tadi, diberi dalam soalan jarak daya dalam unit cm, jadi perlu ditukar kepada unit meter. Okey, kita masukkan nilai 50 Newton untuk daya didarabkan dengan 0.2 meter, iaitu setelah ditukarkan daripada unit sentimeter, dan hasilnya ialah 10 Newton meter. 50 darab dengan 0.2, 10 Newton meter. Momen daya bertambah sekiranya magnitud daya bertambah, iaitu mengenakan daya yang lebih besar. Yang kedua, sekiranya jarak tegak dari fulcrum ke daya bertambah. Sekarang kita lihat contoh bagaimana jarak daya mempengaruhi atau meningkatkan momen daya. Diberikan di sini jarak daya ialah 0.1 meter, manakala daya ialah 10 Newton. Oleh itu, apabila kita darabkan daya 10 Newton
dengan jarak daya 0.1 meter akan dapat nilai 1 Newton meter. Inilah momen daya di mana jaraknya ialah 0.1 meter menghasilkan momen daya 1 Newton meter. Kita lihat contoh yang kedua dengan jarak daya sedikit bertambah daripada 0.1 kepada 0.2 meter. Manakala daya masih lagi sama, okey, kita lihat bagaimana jumlah momen daya, iaitu kita darabkan daya 10 Newton dan 0.2 meter, iaitu jarak daya yang baru. Hasilnya ialah 2 Newton meter. Jadi dengan pertambahan jarak daya, ini akan meningkatkan momen daya. Okey kelas, kita sudah pun berada di penghujung subchapter 8.2 kesan daya bahagian yang kedua ini. Kita akan lihat tuas berada dalam keadaan seimbang. Bagaimana tuas boleh berada dalam keadaan seimbang? Tuas akan berada dalam keadaan seimbang sekiranya momen daya yang dihasilkan oleh daya sama dengan momen daya yang dihasilkan oleh beban. Okey, kena faham kat sini. Momen daya yang dihasilkan oleh daya maknanya ialah hasil darab magnitud daya dengan jarak daya dari fulcrum. Dan momen daya yang dihasilkan oleh beban adalah hasil darab magnitud beban dengan jarak beban dari fulcrum. Sekiranya hasil kedua-dua ini adalah sama, iaitu momen yang dihasilkan oleh daya sama dengan momen yang dihasilkan oleh beban, maka tuas berada dalam keadaan seimbang. Secara rumusnya, apabila beban darab dengan jarak beban, iaitu dari fulcrum dalam unit meter, adalah sama dengan hasil darab daya dalam unit Newton didarabkan dengan jarak daya dari fulcrum unit meter. Sebagai contoh, katakanlah hasil darab beban dengan jarak beban dari fulcrum adalah 10. Untuk tuas ini berada dalam keadaan seimbang, mestilah hasil darab di antara daya dan jarak daya dari fulcrum juga adalah 10. Okey, jelas. Kita akan lihat contoh berkenaan atau pengiraan bagaimana tuas berada dalam keadaan seimbang. Kita perhatikan contoh 1 terlebih dahulu. Rajah 8.29 menunjukkan dua budak duduk di atas sebuah jongkang-jongkit. Apakah jarak jaring dari fulcrum supaya jarak jongkang-jongkit itu seimbang? Jadi soalan di sini tanya jarak yang perlu jaring duduk supaya jongkang-jongkit itu berada dalam keadaan seimbang. Kita boleh lihat contoh di sini. Lihat rajah 8.29. Kita lihat di bahagian Wehong terlebih dahulu sebab dia komplit. Wehong beratnya 300 Newton, jaraknya daripada fulcrum ialah 2 meter. Jadi di sini secara sepintas lalunya kita nampak momen daya di sebelah Wehong ialah 600 Newton meter. Maka untuk tuas ini berada dalam keadaan seimbang. Momen di sebelah jaring juga mestilah 600 meter. Kita carilah satu nilai untuk D tersebut supaya apabila didarabkan dengan 200 dapat 600 meter. Okey, tengok penyelesaian dia. Penyelesaian beban darab dengan jarak beban sama dengan daya darab jarak daya. 200 Newton iaitu berat jaring, D nilai yang dicari iaitu jarak di antara fulcrum dengan jaring sama dengan 300 Newton iaitu berat Wehong darab dengan 2 iaitu jarak Wehong daripada fulcrum. Kemudian D iaitu nilai yang kita cari sama dengan 300 darab dengan 2 dibahagikan dengan 200 Newton iaitu kita bawa daripada sebelah kiri ke kanan. Darab akan berubah menjadi bahagi. Hasilnya ialah D sama dengan 3 meter. Oleh itu jarak di antara fulcrum dengan jaring ialah 3 meter. Jadi kalau kita darab balik 3 meter ini dengan 200 akan dapat jumlah 600. Samalah dengan jumlah momen di sebelah Wehong. Maka tuas berada dalam keadaan seimbang. Okey, untuk contoh 2 cikgu nak kau perhatikan sendiri. Baca soalan dengan teliti, kemudian cuba jawab berdasarkan contoh soalan 1 dan juga penjelasan cikgu tadi. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.